Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton video cikgu pada kali ini. So, dalam video kali ini cikgu akan kongsikan akhiran asas untuk nisbah dan kadaran. Kita akan sentuh sedikit mengenai apa itu nisbah. Kadaran cikgu akan sentuh dalam bahagian yang seterusnya. Apa itu nisbah? Nisbah ialah perbandingan antara satu kuantiti dengan kuantiti yang lain dalam bentuk pecahan atau gandaan. So, kata kunci di sini adalah perbandingan antara satu kuantiti dengan kuantiti yang lain dalam bentuk pecahan atau gandaan. Dua kuantiti yang kita bandingkan itu mestilah mempunyai unit yang sama. Dan kita boleh tulis nisbah dalam bentuk A kepada B ataupun dalam pecahan A per B. Kita masuk kepada cara untuk menulis dan membaca nisbah. Contoh soalan, nyatakan nisbah bilangan buku berwarna hitam kepada buku berwarna merah. Dalam gambar kita dapat lihat di sini bilangan buku berwarna hitam dan juga bilangan buku berwarna merah. Ini adalah buku warna hitam, ada 4 naskah dan buku merah ada 2 buah. So, soalan tanya tentang nisbah bilangan buku berwarna hitam kepada buku berwarna merah. Cara untuk kita menulis nisbah adalah kita kena tulis nisbah mengikut soalan. Contohnya, bilangan buku berwarna hitam ada 4. So, kita tulis 4. Kemudian, buku berwarna merah ada 2. Kita tulis 2. Setelah kita dapatkan bilangan buku berwarna hitam dan bilangan buku warna merah, kita tulis jawapan dalam bentuk nisbah, iaitu kita tulis 4 kepada 2. Okey, kita akan tulis titik bertindih yang menunjukkan simbol nisbah, iaitu kita baca sebagai kepada. Kita akan baca nisbah ini seperti ini, 4 kepada, cikgu letak kurungan, kepada 2. Inilah cara kita untuk membaca nisbah 4 kepada 2. Yang silap adalah kita baca nisbah 4.2 ataupun kita baca 42. Jadi cara yang betul dan tepat untuk membaca nisbah mesti kita sebut kepada, 4 kepada 2. Kita masuk kepada contoh soalan nisbah. Ada satu gambar sayur-sayuran di sini. Ada lobak, ada tomato dan juga timun. Okey, soalan A. Nisbah bilangan lobak merah kepada bilangan timun ialah. Jadi kita warnakan maklumat. Kita nak lobak merah kepada timun. Merah kepada timun. So, kita cari bilangan lobak merah. Lobak di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5. Kemudian soalan nak nisbah kepada. Kepada kita boleh wakilkan. Kita boleh wakilkan dalam simbol titik bertindih. Kita tulis titik bertindih kepada bilangan timun. Kita kira pula bilangan timun, ada 2 timun di sini. So, jawapan kita adalah 5 kepada 2. Kita juga boleh tulis nisbah ini dalam bentuk pecahan. Kita akan dapat 5 per 2. Itu adalah pecahan. Tapi kalau dalam bentuk nisbah ada titik bertindih lah. Soalan B, nisbah bilangan timun kepada bilangan cili. Bukan cili. Cikgu tukar soalan, bukan cili tomato. Okey, nisbah bilangan timun kepada bilangan tomato. So, timun kita dah ada bilangannya, iaitu 2. Tomato pula kita ada 1, 2, 3. Okey, tomato kita ada 3. So, kita tulis jawapan kita, nisbahnya. Timun ada 2 kepada titik bertindih. Tomato ada 3. Jadi, jawapan kita 2 kepada 3. Dalam pecahan adalah 2 per 3. Okay, soalan C. Ni pun salah, cikgu tukar dulu. Okay, nisbah bilangan tomato kepada bilangan lobak merah. Jadi, tomato kepada lobak merah. Tomato ada 3 kepada, tulis titik bertindih. Kepada lobak merah ada
5. So jawapan kita adalah 3 kepada 5 ataupun dalam pecahan 3/5. Dan soalan yang terakhir, nisbah bilangan lobak merah kepada jumlah bilangan sayur-sayuran. Lobak merah kita dah tahu kita ada 5 dan seterusnya kepada 5 kepada jumlah bilangan sayur-sayuran. Jumlah bilangan sayur-sayuran bermaksud keseluruhan sayur tersebutlah, kita kena kira semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita boleh tuliskan 5 kepada 10. Sini suka cikgu ingatkan, dalam nisbah kita boleh permudahkan. Sama seperti pecahan, kita boleh permudahkan nisbah menggunakan kaedah yang samalah. 5 dan 10 kita boleh guna sifar 5. Sini 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. Jadi jawapan kita yang telah dipermudah adalah 1 kepada 2. Okey, itu adalah contoh soalan nisbah. Soalan seterusnya. Diberi gambar di sini ada kucing dan juga itik. Jadi soalan pertama, nyatakan nisbah kucing kepada itik. Kucing dahulu. Jumlah bilangan kucing adalah 3 kepada itik. Itik ada 2, so kita tulis 2. Kita akan baca 3 kepada 2. Soalan seterusnya, nyatakan nisbah itik kepada semua haiwan. So itik di sini ada 2 kepada semua haiwan. Jumlah haiwan semua 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapan kita adalah 2 kepada 5. Next. Soalan seterusnya. Nyatakan nisbah harga sehelai seluar kepada sehelai baju. Jadi di sini ada unit. Dalam nisbah kita tak perlu tulis unit. Jawapan di sini sehelai seluar adalah 31 kepada sehelai baju 13. Kita tak perlu tulis RM tersebut. Ringgit Malaysia tak perlu tulis. Tinggalkan hanya nombor saja. Unit tak perlu ditulis. Next. Contoh soalan yang seterusnya. Diberi ada 3 kotak susu dan juga 5 botol air minuman. Soalannya, nyatakan nisbah jumlah isi padu air susu kepada jumlah isi padu air kosong. So soalan di sini minta jumlah isi padu. Untuk jumlah isi padu air susu, kita boleh lihat dalam gambar di atas. Air susu di sini 1 kotak adalah 1 liter. Kita ada 3 kotak, bermaksud isi padu air susu adalah 3 liter. 3 liter. Disebabkan soalan minta nisbah, kita tak perlu tulis unit. 3 kepada jumlah isi padu air kosong. Ada 5 botol air kosong dan 1 botol kosong adalah 1 liter. Jadi 1 liter, 1, 2, 3, 4, 5 liter. Kita akan ada 5 liter. Maka jawapan kita adalah 3 kepada 5. Tak perlu tulis unit. Jadi untuk bahagian 1, itulah asas-asas untuk kita menulis serta membaca nisbah. Soalan nisbah adalah soalan yang agak mudah untuk kita selesaikan sebab tak memerlukan banyak pengiraan. Setakat itu sahaja untuk bahagian 1. Kita akan teruskan lagi untuk soalan-soalan nisbah dalam bahagian yang kedua. Terima kasih kerana menonton video kali ini. So kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih.